Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap hari ini kamu sihat dan ceria. Jadi pada hari ini, Cikgu Maizatul akan mengajar kamu tentang tata bahasa. Topiknya ayat aktif dan ayat pasif. Baiklah murid-murid, ayat aktif ialah ayat yang mana pelaku ataupun orang terletak di hadapan sebagai subjek ayat. Manakala benda yang kena buat terletak di belakang sebagai predikat. Biasanya, kata berimbuhan men-kan dan men-i ada dalam ayat aktif. Contoh, Ali sedang memancing ikan. Ali ialah pelaku. Dia berada di hadapan. Manakala ikan ialah benda dan dia berada di belakang. Manakala ayat pasif ialah ayat yang benda kena buat terletak di hadapan. Dia berlawanan dengan ayat aktif sebagai subjek ayat. Manakala pelaku atau orang dia berada di belakang sebagai predikat pula, ayat yang menyokong. Biasanya, kata berimbuhan di-kan atau di-i, kata kerja juga boleh menggunakan perkataan kena. Kekecualian untuk pelaku ganti nama diri pertama dan kedua yang mesti mendahului kata kerja tanpa imbuhan. Cikgu bagi contoh, ikan itu dipancing oleh Ali. Ikan itu adalah benda dan Ali yang pelaku tu berada di belakang. Kalau ayat aktif, Ali memancing ikan itu. Okey. Ataupun ayat pasif yang lain, ikan itu saya pancing. Ikan itu adalah objek ataupun benda. Baik, kalau kita lihat ayat di PowerPoint ini, yang paling senang, Ali membaca buku. Ali sebagai pelaku, membaca adalah kata kerja dan buku itu objek. Tetapi kalau kita tukarkan kepada ayat pasif, benda berada di hadapan, pelaku berada di belakang. Dan kalau kamu lihat, imbuhan mem selalu digunakan dalam ayat aktif. Manakala imbuhan di ataupun kata awalan di dan perkataan oleh selalunya berada pada ayat pasif. Okey? Tak kiralah menanak ke, mendirikan, menyepak, membeli, memancing, memakan, memasukkan, itu semua selalu digunakan dalam ayat aktif, iaitu ayat yang sedang berlaku. Kalau ayat pasif, dia telah berlaku. Penjelasan yang lain, susunan ayat aktif seperti yang cikgu sebutkan tadi, subjek berada di hadapan. Subjek ni selalunya orang lah ya. Dan benda selalunya berada di belakang ataupun ketiga dan dibantu oleh ayat keterangan. Contohnya ibu adalah subjek. Dia buat apa? Membeli, kata kerja. Benda tu makanan. Keterangan di pasar malam. Jadi kalau ayat pasif, benda ni kena berada di hadapan. Tadi benda apa? Makanan itu. Jadi makanan itu berada di hadapan. Makanan itu dibeli oleh subjek ni kena berada di belakang. Oleh ibu di pasar malam. Contoh lain, mereka mendirikan kemah itu di tepi hutan. Kalau kita tukar kepada ayat pasif, kemah itu adalah benda yang dibuat. Jadi kemah tu berada di hadapan. Kemah itu didirikan. Tengok dia guna imbuhan di. Dan dia guna perkataan oleh. Mereka tu sebagai pelaku berada di belakang. Okey? Baik. Kamu kena ingat, walaupun pasif boleh guna perkataan oleh, tetapi kalau dia merujuk kata ganti diri pertama saya, awak tak boleh letak oleh saya ya. Oleh ibu, oleh Wani, oleh Dato', oleh nama boleh. Oleh saya tak boleh. Buang perkataan oleh. Letak je saya. Okey, nanti kita akan lihat contoh yang lain. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat ayat aktif. Farah menulis sajak itu. Farah adalah pelaku. Dia berada di hadapan. Benda, dia berada di belakang. Okey, tapi kalau ayat pasif, benda tu sajak dia berada di hadapan dan pelaku dia berada di belakang. Dia terbalik macam tu je.
Farah menulis sajak itu ditulis oleh Farah. Okey. Yang kedua, saya menggoreng ikan itu. Kalau kita tukar ayat pasif, ikan itu saya goreng. Lihat. Tak ada perkataan oleh sebab oleh tak boleh untuk kata ganti diri pertama. Kamu tahu kan? Saya ni adalah kata ganti diri pertama. Tak boleh. Ikan itu digoreng oleh saya. Tak boleh. Kalau saya, kamu kena letak ikan itu saya goreng. Dan ketiga, kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa. Jadi objek dia apa? Objek dia nasihat. Jadi nasihat kena berada di depan. Pelaku dia siapa? Kita. Jadi kita berada di belakang. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey. Baik. Sekarang adalah latihan pengukuhan. Tukarkan ayat aktif tersebut kepada ayat pasif. Cikgu nak awak tulis dalam buku biru yang kecil tu. Itu buku pemahaman dan buku tata bahasa ya. Cikgu gabungkan. Awak tulis soalan dan awak terus buat jawapan. Contohnya, Wani membeli kasut merah itu. Jadi kalau kamu tukar kepada ayat pasif, dia akan jadi apa? Kasut ke merah dulu? Kasut ya. Kasut adalah objek. Kasut merah itu dibeli oleh Wani. Okey, itulah jawapannya. Dan seterusnya kamu buat ayat 2, 3 dan 4 dalam buku tulis. Lepas siap nanti hantar dekat cikgu. Okey, kalau boleh buat waktu sekarang, waktu tengah PDP ni dan kamu hantar segera. Cikgu tak galakkan kamu hantar cikgu lewat-lewat malam, kamu hantar cikgu hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya, biasakan buat. Melainkan kamu ada masalah perkongsian handphone kamu dengan ibu kamu, ayah kamu, itu cikgu terima. Tapi kalau kamu ada handphone, kamu hantar segera supaya cikgu boleh semak segera. Okey, buat tau. Jumpa lagi.